Assalamualaikum. Hai, jom belajar MX dengan Teacher Jess. Okay, Teacher Jess nak show untuk example 17 probability distribution. Okay, so this is about how to determine the probability for normal distribution. Okay, let we see the example. The length of a type of screw produced by a factory can be considered as normally distributed with a mean of 10.6 cm and standard deviation 3.2 cm. So represent the probability that screw randomly chosen from the factory has a length between 8.4 and 13.2, whereas Z is a standard continuous random variable. Maksudnya soalan ni dia bagi tahu tentang panjang skru yang dihasilkan oleh sebuah kilang, di mana kita consider dia adalah normally distribute dengan mean dia 10.6 dan standard deviation dia 3.2. Okay, so represent the probability. Dia suruh kita tunjukkan probability bagi skru yang randomly chosen daripada factory ni yang mempunyai panjang dia 8.4 hingga 13.2, between 8.4 and 13.2. And the Z is a standard continuous random variable. So first, let we say that X is represent for the length of the screw. Sebab kita cerita tentang length screw kan. So mean 10.6, standard deviation 3.2. So how to find the probability? So P, okay, now we want to find the probability length screw between 8.4 and 13.2. So how you write in the notation, probability notation is P X less than 13.2 and greater than 8.4. And you know that, okay, you cannot find directly using the normal distribution. You have to convert your X to standard normal distribution. That's why you have to calculate using the formula at minus mean over standard deviation. So all the value here is minus mean divide by standard deviation, and also this one 13.2 minus mean divide by standard deviation. And you got your value, so the probability for Z between negative 0.6875 and 0.8125. So how you want to find this probability value? So now the probability of Z score is a standard normal distribution. Okay, so it can be determined by using the standard normal distribution table. Maksudnya you nak cari probability value sekarang ni untuk Z score, you memang kena guna standard normal distribution table. So this table is formulated based on the concept that the probability of normal distribution is the area under the curve and the total area under the graph is 1 unit square. Okay, kita dah tahu kan, dia punya table ni adalah berasaskan kepada konsep probability normal distribution ni, dia punya area under the bell shape tu adalah nilainya mesti 1 unit square. Okay, so since the graph is symmetrical, so means that your Z is greater than 0 is probability equals to 0.5. And the numeric table only give the values of the area to the right, starting with 0.5, which is your Z must be greater than 0. Maksud dia, table Z yang ada ni, Z score ni, okay, dia hanya melibatkan kawasan sebelah kanan sahaja, di mana you punya nilai ZU adalah greater than 0. Ini adalah contoh Z score yang teacher tunjuk. Okay, itu separuh saja. Ini yang the whole Z score punya table. Nampak? So, kalau you tengok, this is your Z. Okay, kita panggil upper tail lah. Kenapa upper tail? Sebab ini melibatkan kawasan yang positif sahaja. Okay, dia ada tak nilai negatif? Ada. So, macam mana nak cari nilai negatif? Exactly, the negative value are same with the positive value for the probability. Okay, katakan you punya Z score you tu negatif, you nak cari probability dia, you boleh je anggap nilai negatif you untuk Z score tu, jawapan probability dia sama je dengan Z yang positif. Okay, so this is the whole bit for the table. Saya tu dalam buku ni dia tunjuk sebahagian sajalah. Okay, so this is value for Z. Katakan you punya value Z, okay, you boleh tengok lah.
Okay, kat tepi ni. Dan juga, this is the first step. At the second, you ambil dekat sini. And the third step adalah yang terakhir, you ada yang subtract punya table. Maksudnya, yang ini you kena tolak. Okay, so kita baca sikit dekat sini. This value, okay, ini value Z. And then kemudian dalam ni, dalam ni, these values give the probability of the standard normal distribution. Maksudnya, bila you cari Z score, apa yang you dapat daripada table ni, inilah kita punya nilai probability. Okay. So, yang kat tepi ni adalah each of these numbers in the value at the third or fourth decimal places. For example, 0.0004. 19 ni 0.0091. Okay, ini bermaksud yang dia kena letak kat belakang sekali dia punya value. Okay. So, kenapa dia bagi table ni nilai positif sahaja? Ni reason dia. Note that each value of Z equals to A, it is give that the probability Z greater than A are equal with the probability Z less than negative A. Because the standard normal distribution is symmetrical at Z equals to 0. Ini sebab kenapa table ni guna positif value sahaja. Dia tak letak pun nilai negatif. Kerana Z kita ni adalah 0. Dia symmetrical. So exactly kalau you nak cari negatif A, sama je dengan you cari A yang positif. Okay, dia punya T dia tu adalah dia punya probability, nilainya sama sahaja. Okay, so teacher akan share example 18, how exactly you can find your value for probability using Z score. Okay, teacher tunjuk guna table dulu tau. At the same time, I show you how to use the calculator. You can use your calculator actually. Okay. Okay, let we start the first one here. Okay. Give that the Z is a continuous random variable with standard normal distribution lah, mean 0, standard deviation 1. Okay, can you find the probability Z greater than 0.235? Okay, how can you find the value for probability? Okay, let's we check. Okay, first, before you find your value for probability, you supposed to know how to sketch the graph of the bell shape. Okay, so Z score means that you have your bell shape. And then your functions are fz for y-axis and your z for x-axis. And 0.235 is a positive value. So means that it's supposed to be two lines on the right side. Okay? And it is greater than. So you must shaded region at the greater lah, right side also. So this is the area that represent your probability for this Z greater than 0.235. Okay, so now how do you want to find the value for the probability using the table? Okay, so first, okay, tengok tepi ni. Okay, nampak ke? Okay, teacher zoom sikit Okay, now you want to find the Z 0.235. Okay, first, you ambil yang ini dulu. 0.2. Okay, you tengok dekat sini. Nampak 0.2 tu. Okay. Kemudian, you tengok. Lepas 0.2 tu siapa? 3 kan? Okay, tengok 3. Ni 3. Nampak? You dapat 0.4090. Okay, so untuk Z0.23 ni, you dapat dulu 0.4090. Tapi you punya Z actually is 0.235. So, you kena tengok 5 you dekat sini. Ini dekat belakang dah. 5 you kat sini. Nampak tak? Subtract berapa tu? 19. Bermaksud yang you dapat tadi 0.4090, you kena tolak dengan yang ini. Okay, cara nak letak dia senang je. You letak belakang sekali. You letak belakang sekali. And then depan ni, you zerokan dia. Okay. So you dapatlah 4071. So this is actually your answer. The probability for Z greater than
0.235. Inilah cara you gunakan, you guna table. How to find the Z greater than 0.235. Okay. Teacher show how to use calculator. Kejap Okay, tadi teacher dah tunjukkan macam mana nak cari guna table. Betul tak? So, kita dah dapat Z greater than 0.235 tu adalah 0.4071. Okay, so now teacher nak show you, okay, bagi yang mana dah lupa, how to use calculator to find the value probability for this Z score. Calculator ni dia hanya boleh cari value probability sahaja. Kalau dia nak tanya Z score, contoh macam dia bagi dah 0.4071, dia nak tahu Z score you ni 0.235 ni. Itu you memang kena guna buku sifir lah. Okay, Z score ni. Okay, first, take out your calculator. And then, kejap. Sekejap. Okay, take out your calculator. Okay, press your mode. 1, 2, until you got your SD here. Okay, press 1. And you got SD dekat sini. Okay, kemudian tekan shift. Okay, tekan yang ini, number 3. Nampak tak dia tulis distribution ni? Okay, nampak dia keluar PQR. Okay, PQR di sini bermaksud kita nak cari untuk region mana bagi probability kita. So, okay, teacher show sikit kat sini. Okay, kalau you nak cari dekat sebelah kiri daripada you punya symmetry line ni, ini you tekan P. Okay, kalau you nak cari di tengah-tengah ni, you tekan Q. Kalau you nak cari di sebelah kanan, you tekan R. Tu cara nak guna dia. So, kalau you tengok sekarang, yang kita nak cari 0.235 ni adalah sebelah kanan kan? So, maksudnya you kena tekan R. Jadi, nampak? Teacher nak yang inilah R. So, dia nombor 3, tekan 3. Dia keluar R bracket. Bracket masuk apa? Okey, masukkan value yang you nak cari tu. 0.235. Tekan je. 0.235. Tak tutup tak apa. Nak tutup pun tak apa. Dia tak terjejas jawapan dia. So, nampak? You dapat direct. 0.4071. Sama tak dengan yang you dapat tadi? Sama kan? So, inilah caranya menggunakan calculator. So, lagi cepat, lagi express lah. Guna calculator. Okay? So, kita tengok pada soalan seterusnya. Okay, next question. You want to find the probability for Z less than negative 2.122. Okay, I dah bagi tahu tadi you all. Kalau kita nak cari value negatif, okay, actually the value negatif tu sama je dengan positif sebenarnya. Okay, so kita tukar kepada nilai positif. Kenapa? Sebab okay, table kita guna ni adalah table positif sahaja. Jadi kita pun tengok ini sebenarnya okay, kalau kita lukis bell shape, sketch bell shape dulu. Ada negatif 2.122 ni sebelah kiri. Exactly it is equal with the positive 2.122. Okay, kemudian kita tengok ke atas. Okay, mana negatif 2.1? Okay, kat sini dia sampai 0.2 je kan. Okay, teacher guna table ni. Okay, kita nak cari apa ni? 2.122 kan. Okay, tengok 2.1 sini, 2.122. So 2.1, okey, teacher garis dulu yang ini. Tapi teacher nak 2. So 2 yang ni kan. So maksudnya you ambil 0.0170. Yang ni Kemudian you punya nombor adalah 2.122. So jadi 2 lagi you kena ambil kat sini. Teacher garis je, takut lari dia punya line sini. Mana 2U? Ni 2U. Ni 2 ni, kat atas ni 2. So you kena tolak dengan 1. Tolak 1 kat mana? Kat belakang sekali. Kat belakang sekali. So nampak tak? Daripada table tadi kita dapat 0.0170. Tolak 1 kita letak dekat belakang sekali. Senang macam tu.
So dapatlah 0.0169. Okey, so ni guna table. So semua dapat 0.0169. Okey, jom kita try guna calculator. Okey, kalau nak guna calculator, okey, tak payah tukar untuk positive value. You directly can find from the negative value. Sebab apa? Sebab kita ada P. Kita ada yang P ni, sebelah kiri. So, kita tekan je P tu 1. Okey, kemudian kita masukkan dalam bracket kita adalah negatif. Kena tekan negatif lah. Kalau kita guna yang negatif value. So, negatif 2.122. Okey. So, nampak jawapan kita 0.01692. Nampak? Dia lebih sikit pada kalkulator kan? Okey, dapat sama juga. Okey, katakanlah, teacher, saya nak guna yang positif juga, teacher. Boleh? Boleh, tak ada masalah. Kita tekan shift, tekan nombor 3 tadi. Okey, kemudian tekan R. Sebab kononnya kita tak ambil negatif, kita ambil positif. Kita tekan R, tekan tu. Kemudian kita letaklah dalam tu. Sekarang nak letak positif ke negatif? Sebab you ambil yang sebelah R kan kanan. So tak boleh letak negatif lah. Kena letak positif lah. Macam tu. So 1, 2, 2. Tengok teacher tak tekan tutup tutup bracket. Teacher tak. Okey, dapat tak jawapan dia? Dapat juga. 0.01692. So you got the idea how to find the question for probability Z less than negative 2.122. Okay, so next we continue this one. Okay, probability Z greater than 1.239. Okay, so kalau kita lukis, kita lukis macam mana ni rupa dia ni. Okay, bell shape. Kemudian negatif sebelah sini kan. Okay, negatif 1.239 and then yang ni yang kita nak. Sebab apa? Sebab dia greater than. Nampak? Greater than. Okay, so kalau soalan yang melibatkan dia punya area probability U ni lebih daripada separuh 0.5. Okay. I syorkan you cari yang apa T dia. Cari yang teacher lorek dengan pensel ni. Sebab apa? Sebab dalam sifir dia tak ada lebih daripada 0.5 tau. Sebab sifir ni dia paling full dia 0.5. Sebab dia anggap separuh kawasan sebelah kanan sama je dengan separuh kawasan sebelah kiri. Dia probability kan satu, symmetrical kan. So kita nak cari direct yang area shaded pink tu tak dapat. So kita cari upper T yang ini. So nak cari upper T yang ini apanya? Negatif 1.239. Okey, tapi kita nak cari dia, kita kena buat satu tolak lah. Satu tolak yang hitam ni. Sebab apa? Sebab kita bukan nak dia sebenarnya. Kita nak yang pink ni. That's why kita kena buat satu tolak. Kenapa satu tolak? Sebab probability kita belajar, semua nilai probability bawah graf ni adalah satu. Betul? Okay, so cari yang ni, yang hitam ni negatif. Kalau guna buku sifir, mana boleh cari negatif? Kena cari positif kan? Jadi tengok balik dalam buku sifir kita. 1.239 kan? 1.239. 1.2, ni 1.2, 3 sini, ni 3, lepas tu 9. Okey, cari 9. Mana 9? Oh, 9 ujung sekali, 17. Okey, maksudnya ambil je 0.01, yang ni. 0.1093 ni tolak dengan 17. Okey, nampak? 0.1093 tolak dengan 0.0017. Tadi kita tengok dalam table kan? Okey, baru kita cari yang untuk yang ini. Okey, dapat yang ini, baru you kena tolak dengan ni. So, dapatlah probability dia 0.8924. Okey, macam mana kalau kita ada nak kira dengan calculator? Boleh? Okey, so kalau calculator, kalau kita tengok region kita kawasan mana ni? Kawasan P. Betul tak? Sebelah kiri kan? So, tekan shift, tekan 3, P, tekan 1, dalam bracket letak terus. Negatif 1.239. Okey, tengok jawapan dia. Okey, so dapat negatif 10767. Okey, maksudnya kita kena tolak lah kan. Okey, so kalau kita tolak dengan 1, nampak? Teacher tolak dengan 1. 0.89233. Maksudnya bila you tekan tadi, dia dapat value dalam ni.
Yang dalam ni. Jadi you kena tolak juga dengan 1. So dapatlah 0.8923. 1 tu memang tetap kena tolak. Dia tak dapat terus direct jawapan akhir. Okey, boleh? Okey, so now cuba kita tengok soalan seterusnya pula. Tadi Z greater than. Sekarang Z less than 2.453. Okey, cuba kita sketch. Macam mana rupa kita punya bell shape. Okey, sketch 2.453 dekat sini, sebelah kanan. Tapi dia nak less than. Maksudnya dia nak kawasan yang sebelah kiri ni, yang pink ni. Maka, ada tak dalam buku sifir direct probability kita boleh dapat macam ni? Tak ada, sebab dia lebih 0.5. So, you kena cari yang ini. Upper yang ini. So, cari upper yang ini, kemudian kita tolakkan dengan 1. So, nak cari upper yang ini macam mana? Itu kawasan apa tu? Lebih besar daripada 2.453 lah kan? So, tengok daripada buku sifir, 2.453. Kita tolak dengan 1. Okey, kalau nak guna kalkulator boleh? Okey, boleh lah kan? Kalau guna buku sifir, boleh juga. Cari 2.453. Okey, teacher tunjuk lagi. 2.45. Okey, kalau buku sifir ni, kat sini dia kosong kan? Bermaksud you ambil yang bawah dia. Okey, 2.4. Okey, 5 ni sini. Ni. Ni 0.00714. Okey, kenapa dia tulis dekat bawah tak tulis dekat atas? Sebab dia punya digit dah lebih. Kalau tulis dekat sini jadi terlebih daripada dia punya kolom ni. Jadi tak cantik lah buku sifir nak cetak tu. Macam tu. Okey. Kemudian 3. 3 berapa sini? 6. Maksudnya tolak dengan 6 kat ujung. So nampak? You dapat 0.00714 tolak dengan 6 kat ujung. So dapat 0.9935. Okey, kalau kita guna kalkulator, kita nak kawasan mana sekarang ni? Kita nak kawasan kanan kan? Okey. So, shift 3. Kita ambil arc lah. Kita tekan 3. Lepas tu kita tulis itu 2.453. So, dia akan dapat ni 0.000708. Ni bermaksud dia bagi yang dalam ni. Jadi kita nak yang pink tu. Maksudnya kita kena tolak dengan 1. Okey, so dapatlah 0.9929. Tapi jangan letak negatif lah. Teacher ni pergi buat dia tolak 1. Patut 1 tolak jawapan tadi. Okey. So jelas ke? Okay, kita tengok lagi satu contoh yang melibatkan di tengah-tengah. Okey, contoh soalan ni. Okey, sekarang soalan ni dia nak cari probability Z between 0 and 1.236. Okey, sketch dulu bell shape kita. Kemudian tengok 0 kat mana? Oh, sini. Kemudian 1.236 kat sini. Okey, maksudnya kita nak kawasan ni. Jadi macam mana cara nak cari kawasan ni? Dia tak boleh direct daripada buku sifir macam ni. Tak boleh daripada Z-score macam ni. Caranya, kita cari semua sekali. Tolak dengan luas ni, tolak dengan luas ni, area ni. Tapi sekarang tips dia tak payah guna pun yang ini. Sebab kita guna start daripada kosong. Kita dah tahu dah luas ni adalah 0.5 kan. So teacher cari je. Ni area probability upper tail untuk 1.236 ni. Kemudian teacher tolak dengan 0.5. Jadi teacher dapatlah yang teacher nak yang tu. Okay, so ini boleh guna calculator terus. Okay. So calculator kita. Okay, shift 3. Kita ambil R 3. Teacher tekan 1.236. So, teacher dapat ni kan. 10823 ni. Okay, ini adalah kawasan yang hitam tu. Upper tail tu. Teacher nak yang tengah tu. Jadi, kita semua tu kita dah tahu 0.5. So, 0.5 tolak answer. So, dapat sama tak? Sama. 39177 itu 3918. Dia bunda lah. Okey, boleh ke? So, seterusnya, macam mana pula untuk cari probability jika diberi between negative 0.461 and 1.868. Sama je konsep dia. Sekarang, sketch your bell shape. Okey, tandakan mana tempatnya Z untuk negative 0.461 kat sini. Okey, kemudian yang ini 1.68. Kita nak area ni lah. Ni probability kita nak cari. So, cara dia... Okey, macam tadi kita ambil 0.5 je. Kita tak guna sebelah sini. Yang ini kita kena ambil semua. Okey, the whole bell shape punya probability ni adalah 1. 1 kita tolak dengan upper tail untuk yang ini. Upper tail untuk yang ini. Kita dapat yang tengah tu. So, nak cari upper tail untuk yang ini ni negatif. Kita belajar dalam Z-score dia tak boleh cari nilai negatif. Kita buat sama dengan positif. Okey, ini memang dah positif dah.
Okay, so you tengok daripada Z-score, you dapat ini. You tengok daripada Z-score, you dapat ini. Tu dah tolak, dapatlah jawapan dia. Okay, kalau nak guna calculator, boleh? Boleh. One by one lah you kena cari. Okay. So, mula-mula kita cari yang ini dulu. Sebelah sana tu. Iaitu P1 negatif 0.461. Nampak? 0.3224. Teacher dapat yang ni. Lepas tu tekan sekali lagi yang ini pula. 1.868 tu. So, tekan 3 lah kan. Shift. Tekan lagi ni. Ambil Alt. Okay, ambil Alt. Tekan 3. Lepas tu tekan 1.868. Okay. 1.868. Dapat? Dapat 0.0308. Sama kan? Maka 1 tolak ni dapatlah 0.6468. Jadi, adakah penerangan yang teacher bagi untuk 5 soalan dan ni membantu you all untuk memahami cara nak cari probability menggunakan Z-score dan juga calculator. Okay, for the last one question, okay, dia bagi nak yang kawasan ni dengan kawasan ni. Ini bermaksud you cari je yang sebelah sini apatir, kemudian you darabkan dengan 2. Sebab apa? Sebab nombor ni sama. Nilai probability positif negatif kan sama. Okey. Yang ini satu lagi ni dia bagi dia nak kawasan ni. Lepas tu pula cuba you tengok ini 1.763, ini negatif 1.763. Oh, maksudnya yang ini sama je dengan yang ini. So cari je nilai untuk yang apatir yang ini darabkan dengan 2 sebab dia benda yang sama, ataupun ambil dia tambah dengan nilai yang sama, lepas tu kita tolakkan dengan 1. So, I show you exactly how to find the probability using the Z-score and calculator. So, teacher sangat-sangat mengharapkanlah you all dah tahu sekarang macam mana nak guna calculator ataupun Z-score untuk cari nilai probability. So, for the next question, for the next video, I will show you how to find the Z-score given the probability. Okay? So, nantikan video untuk yang seterusnya. So, thank you for watching this video and bye.